Ipoh Timur. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya ingin menjemput celahan daripada Tangga Batu untuk menyampaikan salam sambutan kepada ada rombongan parlimen daripada Masjid Danah dengan Tangga Batu. Sila. Baik, teruskan. Baik, terima kasih Ipoh Timur dan Tuan Pengerusi. Baik, saya mengalu-alukan rombongan daripada Parlimen Tangga Batu dan juga Parlimen Masjid Danah dalam Dewan ini. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya merujuk kepada Kepala Besar P60-01-200 iaitu penyelidikan dan pembangunan pertahanan yang tadi Yang Berhormat Arau dah bawa dan beberapa orang ahli lagi yang telah bawa, bahasanya ada keturunan. Kalau tak silapnya 839,000, satu penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan penyelidikan inilah saya nak bangkitkan 2-3 perkara yang juga telah dibawa oleh Yang Berhormat Arau. Jarang saya setuju dengan Arau, tapi sini saya setuju sikit-sikit lah. Saya tak nak ulang apa yang Arau dah bawa, tetapi saya nak libatkan berkenaan dengan libat urus atau temu-tembung penglibatan secara umumnya NGO dengan CSO dalam perbincangan dan penyelidikan pelaksanaan PLKN 3.0, dan bukan sekadar cara dan juga tata cara pelaksanaannya, tetapi pengisiannya. Kita tahu bahawasanya CSO dan NGO memang dia turun ke padang buat kualitatif dan juga kuantitatif work dari segi apakah pungutan suara lah kalau guna bahasa NGO. Khususnya dengan NGO yang jumpa dengan bukan saja bakal penuntut PLKN ini, tetapi tenaga pengajar dan jurulatih dan juga pelatih, bekas-bekas pelatih PLKN ini. Adakah pihak Kementerian MINDEF berhasrat dengan penurunan peruntukan bagi penyelidikan ini, sebab telah diumumkan oleh Menteri sendiri akan ada penyelidikan berkaitan dengan tambah baik dan juga kepada inisiatif PLKN ini. Adakah implikasi penurunan penyelidikan ini akan menjejaskan mungkin ada atau tiadanya hasrat untuk melibatkan NGO dan CSO dalam mengambil input pungutan suara akar umbi jurulatih. Juga saya merujuk kepada sebuah NGO lah secara spesifiknya, Architects of Diversity, yang telah sebenarnya buat kerja dia banyak, kerjanya sampai telah bentangkan satu kotak putih berkenaan dengan PLKN sendiri. Adakah mereka akan dilibatkan dalam pereka ciptaan atau penyusunan semula pengisian atau silibus dengan izin dan cara dan tata kelola PLKN 3.0 ini? Dan juga adakah hasil kajian ini yang melibatkan jurulatih, mantan jurulatih, bakal jurulatih, apakah dia punya timeline dengan izin pelaksanaannya? Adakah pihak kementerian dapat memberi sedikit gambaran apakah dia punya garis masa pelaksanaan PLKN 3.0 ini? Dengan 1 minit setengah saya ingin merujuk kepada satu yang lebih besar yang juga bawah butiran 0120 penyelidikan. Kita nampak dan kita satu dunia tahu sekarang ada dua konflik yang agak besar sedang berlaku di dunia. Satu di Gaza, satu di Ukraine. Dan walaupun kita semua sedang berdoa supaya semua atrocities, pembunuhan besar-besaran dan peperangan berhenti, gencatan senjata secara keseluruhannya, tetapi kalau belah sana kat Gaza berhenti, kat Ukraine berhenti, kalau adanya peace deal, kemungkinan besar akan tiba-tiba ada ratusan ribu tentera dan prajurit Amerika Syarikat dan juga sekutu-sekutunya tiba-tiba tak ada kerja. Tak ada kerja maksudnya tiba-tiba Amerika Syarikat yang menjelang pilihan raya presidennya tahun depan, mereka akan cuba nak cari tempat nak cari gaduh. Dan the next flashpoint dengan izin yang paling berkemungkinan barangkali besar kat mana? Di serantau kita di sini. Di Selat Taiwan kemungkinan. Saya bukan nak kipah-kipahkan apa. Tapi kalau ikut logik, ikut keadaan geopolitik dan military intelligence sekarang ni, yang paling kemungkinan besar akan berlaku ada konflik dan flashpoint adalah di Selat Taiwan. Jadi dengan
sekarang ni kalau kita rujuklah kepada butiran-butiran lain, pertahanan maritim 02033000, pembinaan bawah 003000, 00400, kelengkapan, apakah status terkini LCS pembinaannya dan apakah timeline of delivery dengan izin, dan juga apakah kajian rujuk balik kepada 01200, kajian dari segi senario mapping, kerahan sekutu-sekutu Amerika Syarikat. Sebab kita dah tahu dalam 2-3 bulan ini pun kita dah dengar ada 16 kapal pesawat militeri yang telah dikerah oleh China yang nak datang kacau mengacau. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada KLN dan juga MINDEF dengan military diplomasinya, dengan bilateral diplomasinya. Taklah kacau sangat China kepada kita di perairan kita, tetapi Filipina telah menerima pelbagai pengacauan seperti yang telah dibawa dengan meriam airnya yang kena, walaupun tak kena kapal dia, kena dekat dengan kapal mereka lah. Jadi dengan pengacauan ini, dengan volatility yang kita nampak dengan mata kepala kita sendiri sebagai Malaysia, adakah kita bersiap sedia dari segi bukan saja kerahan daripada kerahan aset-aset kita untuk keluar sekiranya ada konfrontasi? Apakah plan kita, strategi kita, adakah kita tahu ke semua kemungkinan kebarangkalian pattern of deployment daripada sekutu-sekutu China, sekutu-sekutu US, apakah the scenario mapping, adakah benda itu berlaku dari segi penyelidikannya, adakah ada interlinkage antara MINDEF dari segi military intelligence dengan diplomatic intelligence gabung sekali menjadi satu pelan pertahanan negara yang wholesale dan wholesome dan holistik. Adakah perkara ini dibawa ke dalam Majlis Keselamatan Negara untuk dibincangkan? Adakah hasrat pihak MINDEF untuk menjemput dan juga meminda Akta Majlis Keselamatan Negara untuk masukkan dengan sokongan MINDEF Menteri Luar sebagai ahli tetap dalam MKN juga? Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih.